Sejahtera, saya dari kumpulan Koyak Main. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kami, iaitu peranan kokurikulum dalam meningkatkan kesedaran tentang perpaduan kaum di SK Tanjung Batu Bintulu. Jadi pertama sekali kita kena tahu apakah itu kegiatan kokurikulum. Jadi kegiatan kokurikulum ini artinya adalah apa-apa kegiatan yang dilakukan di luar bilik darjah. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah, mengukuhkan atau memberi peluang kepada murid-murid untuk mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam kelas. Jadi dulu kurikulum ini dikenali sebagai kegiatan kumpulan, tapi kemudian telah diubah dan dikenali sebagai kokurikulum seperti yang kita tahu sekarang. Dan kegiatan-kegiatan kurikulum di sekolah adalah seperti sukan dan permainan, persatuan dan kelab, pasukan pakaian seragam, dan yang lain-lain yang sebagaimana yang ditentukan ataupun diwartakan oleh Menteri Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hazwan bin Muhammad Fazli. Nama majlis saya 68271. Hari ini saya nak menerangkan tentang dasar utama penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Okey, pertama adalah matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang murid di sekolah. Setiap murid pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan juga satu kegiatan sukan atau permainan. Selain itu, sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum yang mereka minati. Okey, penyertaan ini, kehadiran dan penyampaian murid adalah kegiatan kokurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian. Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum itu telah mendaftar diri untuk menyertai adalah satu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah, seperti tindakan ke atas kesalahan ponten sekolah ataupun ponten kelas. Hal ini hendaklah dimaklumkan dimasukkan ke dalam buku undang-undang dan peraturan sekolah dan perlu diketahui oleh murid-murid dan ibu bapa mereka. Okey, untuk seterusnya adalah dasar utama penyertaan semua guru adalah wajib. Okey, penyertaan semua guru sebagai penjawat awam atau penghikmatan awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Yang kedua, setiap guru di sekolah hendaklah secara bertulis diberi tugas dan bertanggungjawab dengan spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam bidang kurikulum di sekolah, seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum. Dan yang terakhir, keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan adalah suatu kesalahan dari segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam atau moral dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut perintah pegawai awam. Kelakuan tata tertib bab 2. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah dasar utama pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Kegiatan kurikulum ini hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatif dan progresif. Setiap kegiatan ini juga perlu dilaksanakan dalam mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu untuk membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani setiap dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang pertama ialah sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat, bergotong royong dan memperbaiki kawasan sekolah. Gerak kerja yang menekankan perpaduan ketatanegaraan, moral dan sebagainya.
yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan pribadi. Kedua ialah kegiatan kurikulum sekolah boleh dilaksanakan dengan pelibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat. Ketiga ialah Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan pasukan pakaian seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar. Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan pelibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut. Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang dan untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan atas penyertaan, pelibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kurikulum di sekolah. Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan, kemenangan semata-mata dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang pertama ialah sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerak kerja kurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat, bergotong royong dan memperbaiki kawasan sekolah. Gerak kerja yang menekankan perpaduan, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan. Oke, salam sejahtera. Oke, saya Joshua Lipinus memegang nomor metrik 61068. Jadi, pada bagian ini saya akan membentangkan tentang penyertaan masalah. Di sini terdapat beberapa penyertaan masalah yang saya kemukakan. Yang pertama adalah lapangan kerja amat memerlukan individu yang berketerampilan tinggi, bukan sahaja berpengetahuan. Hal ini karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran tempat kerja. Jadi seterusnya, guru berperanan penting dalam pelaksanaan gerak kurikulum di sekolah dengan memiliki ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang untuk diajarkan kepada murid-murid. Ini adalah merupakan mereka memiliki pengetahuan dalam sesuatu bidang kurikulum lah, guru-guru. Seterusnya adalah kekurangan kemudahan infrastruktur dapat mengganggu aktiviti kurikulum yang dijalankan di sekolah. Seperti tak ada tempat untuk menjalankan aktiviti lah, macam itu. Saya akan teruskan video pembentangan kumpulan kami, iaitu untuk part saya adalah merupakan objektif kajian bagi kajian grup kumpulan kami. Okey, objektif kajian kami ada 3. Objektif pertama kami adalah mengenal pasti peranan kurikulum dalam meningkatkan kesedaran tentang perpaduan kaum di institusi pengajian tinggi awam. Kedua, untuk meninjau penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kurikulum bagi meningkatkan kesedaran tentang perpaduan kaum. Di sini kami telah akan melakukan tinjauan untuk mengenal secara pasti sejauh mana penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kurikulum dan bagi meningkatkan kesedaran tentang perpaduan kaum. Ketiga adalah mengetahui sama ada kemudahan infrastruktur untuk aktiviti kurikulum yang disediakan di universiti dapat membantu melahirkan mahasiswa yang tahu tentang pentingnya perpaduan kaum. Okey. Sekian, terima kasih. Nama saya Daniel Mering, nomor metrik 60598. Saya akan membentangkan definisi kajian kumpulan kami. Definisi kajian kumpulan kami yang pertama adalah kumpulan kami ingin mengkaji sejauh manakah peranan kurikulum dalam meningkatkan kesedaran tentang perpaduan kaum di institusi pengajian tinggi. Yang kedua,
Kumpulan kami juga meninjau penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum bagi meningkatkan kesedaran tentang perpaduan kaum. Manakala yang terakhir adalah mengetahui sama ada kemudahan infrastruktur untuk aktiviti kokurikulum yang disediakan di universiti dapat membantu melahirkan mahasiswa yang tahu tentang pentingnya perpaduan kaum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Haris bin Azman, nombor metrik 65330. So, sekarang ini saya ingin menerangkan tentang rumusan. Melalui kajian yang telah dijalankan, dapat diperhatikan bahawa peranan kurikulum telah berjaya menyedarkan para pelajar tentang perpaduan kaum. Di awalnya kita bimbang dengan meletakkan satu persepsi bahawa mereka agak ketinggalan atau dalam bahasa mudahnya tidak tahu apa tentang aspek berkenaan. Jika persepsi itu betul, maka negara akan rugi kerana mereka merupakan insan yang dikurniakan kecerdikan yang hebat, tetapi tidak berminat dengan aspek yang menentukan jatuh bangun atau maju mundur sesebuah negara. Namun, dapatan kajian ini telah menukar persepsi tersebut di mana kita boleh meletakkan harapan kepada mereka kerana mempunyai rasa tanggungjawab serta berpengetahuan dalam bidang yang bukan disiplin pengajian mereka, dan jauh daripada itu sangat komited untuk memastikan negara ini bersatu, padu, aman walaupun mereka daripada keturunan dan kaum yang berbeza. Kajian-kajian yang akan datang mungkin boleh meneroka dengan lebih jelas apakah potensi yang dapat dimainkan oleh golongan ini dalam memacu pembangunan dan kesejahteraan negara di masa hadapan. Itu saja, sekian daripada kami. Terima kasih. Nama saya Metis Mubok, nombor metrik 61392. Hari ini saya akan membentangkan bahagian perbincangan. Poin yang pertama ialah aktiviti kurikulum DIPT dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, toleransi dan mempunyai kualiti kepimpinan. Poin kedua, menyemaikan perasaan muhibah dan perpaduan ke dalam diri pelajar. Poin yang ketiga adalah aktiviti kurikulum secara tidak langsung dapat menyemai sifat sosial yang berguna ke dalam diri pelajar.